Okey, seterusnya kita nak tengok peringkat meiosis ya. Kita tengok peringkat meiosis yang pertama, iaitu profasa 1. Okey, kalau kita boleh refer buku teks, okey ni dia profasa 1. Okey. Kita mulakan dengan profasa 1. Okey, cuba tengok sini lah. Saya nak awak fokus pada lukisan cikgu. So abaikan lukisan dalam buku teks. Lukisan dalam buku teks ni macam mengedirukan sedikit untuk yang tak berapa nak faham. Jadi cikgu mudahkan awak dengan lukisan cikgu. So ikut macam cikgu lukis. Okey. Kita tengok sini. Di awal profasa. Di awal profasa iaitu profasa 1. Okey, apa yang berlaku masa peringkat ini? Cuba tengok. Profasa 1. Okey, perkataan yang cikgu gariskan dengan warna kuning tu ya. Kromatin. Nak tulis kromatin pun boleh. Nak tulis kromosom pun boleh. Kromatin memendek dan menebal. Dia akan jadi pendek dan dia akan jadi tebal. Ini bila dia pendek dan tebal, jadi senang untuk kita lihat di bawah mikroskop. Dia jadi senang nampak. Sebab sebelum masuk profasa, sebelum profasa iaitu peringkat interfasa, kromatin ni dalam bentuk berbenang halus. Tapi apabila dia nak masuk meiosis iaitu profasa 1, kromatin tadi dia akan jadi pendek dan tebal. Ini memudahkan kita tengok di bawah mikroskop lah, kita nampak jelas lah. Okey. Kromosom homolog berpasangan. Kromosom homolog. Apa maksud kromosom homolog? Okey. Kromosom homolog ni macam ni ya. Saya terangkan macam ni. Contohnya manusia, saya cuba terangkan nak bagi awak faham. Contohnya manusia kita ada 46 kromosom, betul tak? Tetapi kalau dalam bentuk pasangan, maksudnya kita ada 23 pasang. 23 pasang kromosom homolog. Bila disebut kromosom homolog, jadi awak terus ingat kromosom homolog ni, kromosom tu dia berpasang-pasang. Okey. Bila disebut kromosom homolog, maksudnya dia berpasang-pasang. Maksudnya, contohnya macam ni, contoh. Kromosom ayah, katalah kromosom ayah berwarna hijau. Ini kromosom ayah. Dia akan berpasang dengan kromosom ibu yang berwarna merah. Silap. Sekali saya okey. Kromosom ayah yang berwarna hijau akan berpasangan dengan kromosom ibu yang berwarna merah. Dia akan berpasangan. Macam tu. Kromosom dalam sel badan kita ada 2 set kromosom. Iaitu kita ada 1 set daripada ayah yang kita warisi daripada ayah kita, dan 1 set lagi kita warisi daripada mak kita. So kita daripada ayah kita warisi 23, daripada ibu kita warisi 23. So 23 campur 23 kita dapat 46. 46 ni kita punya. Maksudnya dalam kromosom kita, dalam sel badan kita ada 23 kromosom daripada ayah dan kita ada 23 daripada kromosom daripada mak. Kromosom ayah dengan mak ni dia akan berpasang-pasang. Okey. Yang ni daripada ayah, 1 pasang lagi, dia akan berpasang dengan kromosom daripada mak, sepasang lagi. Okey. Ini daripada ayah, ini daripada mak, ini daripada ayah. Kita andaikan ayah tu warna hijau, yang mak tu warna merah. So kita andaikan macam tu. So dia akan berpasang lagi. Yang ni daripada ayah, yang ni daripada mak. Kromosom ni dia tak sama saiz . Ni pasangan daripada ayah, yang ni pasangan daripada mak. Ni daripada mak.
Okey. Yang ni ayah. Okey. Yang ni mak. So, kromosom ni dia berpasang-pasang. Jadi, kalau jadinya kalau dalam sel badan kita, kalau dah berpasang-pasang ni, kita kata 23 pasang lah. Semuanya ada 23 pasang. Dan, okey. Yang ni, yang berpasang ni, yang inilah kita sebut sebagai kromosom homolog. Kromosom homolog. Nampak tak bila cikgu lukis dia secara berpasangan, dia akan berpasangan dengan kromosom yang sama saiz. Panjang dengan panjang. Yang kecil dengan yang kecil. Yang kurus dengan yang kurus. Yang gemuk dengan yang gemuk. So, dia akan berpasangan yang sepadan dengan dia. Okey. Semua sekali ada homolog tu maksudnya sama. Semua sekali kalau dalam badan kita, kalau dalam badan manusia lah kita ada 23 pasang kromosom homolog. Satu daripada ayah, satu daripada mak sepasang. Satu daripada ayah, satu daripada mak sepasang. Dia akan berpasang-pasang. Dia akan bentuk berkapal-kapal. Sehinggalah terhasilnya 23 kapal. Kapal-kapal ni kita panggil kromosom homolog. Kenapa namanya kromosom homolog? Sebab dia sama saiz, sama bentuk, sama struktur dan sama segala-galanya. Okey? Jelas? Okey. Nanti maksud dia tu. Kromosom homolog berpasangan. Perkataan sinapsis. Sinapsis tu maksudnya dia mencari pasangan. Sebelum terjadinya proses ni, sebelum ni saya padam. Sebelum ni dia duduk berselerak. Ni kromosom ayah. Bukan warna hitam, warna apa? Warna hijau kan. Ni kromosom ayah duduk kat sini. Yang ni kromosom ayah yang ni. Ni kromosom ayah yang ni. Kromosom ayah yang ni. Ni kromosom ayah. Yang ni kromosom mak duduk kat sini. Kromosom mak. Dia berselerak. Tapi apabila dia nak masuk kepada peringkat profasa 1, kromosom ayah dengan kromosom mak ni mula mencari pasangan. Dia mula nak cari pasangan. Yang panjang dia akan pergi cari pasangan yang panjang. Yang pendek dia akan pergi cari pasangan yang pendek. Jadi proses mencari pasangan tu namanya sinapsis. Kat sini banyak istilah. Jadi awak kena alert benda ni. Okay, kromosom homolog berpasangan. Berpasangan tu maksudnya dia kapal-kapal. Sinapsis tu proses nak mencari pasangan. Dan membentuk bivalent. Bivalent tu macam ni lah. Ni. Ni lah bivalent. Sebenarnya kromosom homolog ataupun bivalent ataupun tetrad, benda yang sama. Kalau awak sebut tetrad pun awak bayangkan macam ni. Okey. Ini adalah kromosom homolog. Ini juga boleh disebut sebagai bivalent. Benda sama. Istilah je lain. Dan ini juga disebut sebagai tetrad. Tetrad tu maksudnya, tetrad ni, dia maksudnya dia ada 4 kromatid. Macam mana 4? Ni 1, 2, okey. 1, 2, 3, 4. Ni 1, 2. Ni 2, 3, 4. Jadi kita panggil kromatid. Kromatid macam ni lah. Ni 1 kromatid. Ini 2 kromatid.
Yang ni pula 3 kromatid, 4 kromatid. Sebabkan dia ada 4 kromatid, kita panggil tetra. Tetra tu 4. Okey? Jelas? Okey, sinapsis tu proses di mana kromosom mula mencari pasangan untuk membentuk kromosom homolog. Okey? Kita tengok pula. Kromosom homolog berpasangan membentuk bivalent ataupun dikenali dengan nama tetra, iaitu terdapat 4 kromatid bagi setiap kromosom homolog. Semasa profasa 1, lepas mereka dah berpasang-pasang, lepas mereka dah couple-couple tadi ni, akan berlakunya proses pindah silang. Masa profasa 1 tu akan berlakunya proses pindah silang. Ni yang macam cikgu lukis ni proses pindah silang. Nampak tak kaki kromatid yang warna merah tadi akan bersilang dengan kromatid yang warna hijau. Dalam kes ni saya andaikan yang merah tu daripada ibu, yang warna hijau tu daripada si bapa. Okey? Ni kita panggil proses pindah silang. Apa dia proses pindah silang? Iaitu pertukaran bahan genetik antara kromatid. Pertukaran maklumat genetik antara kromatid. Jangan berhenti kat situ. Antara kromatid bukan seiras. Antara kromatid bukan seiras. Okey, macam ni. Katalah ni merah. Contoh yang ni warna merah. Yang warna merah ni ada berapa kromatid rasa-rasa awak? Yang ni ada 2 kromatid. Betul tak? Ni ada 2. Ni maksudnya yang cikgu lukis ni ada 2 kromatid. Dan kedua-dua kromatid ni adalah seiras. Yang warna hijau ni pula pun ada 2 kromatid. So, yang ni 2 kromatid. Yang merah ni pun 2 kromatid. So, 4 kan? 4 kromatid tetra kan? Kromatid yang warna merah dengan yang warna merah tu, 2 kromatid tu adalah kita panggil kromatid seiras. Kromatid merah dengan kromatid hijau bukan seiras. Itu maksudnya pindah silang berlaku di antara kromatid bukan seiras. Yang merah ni, lagi sekali. Yang merah ni first kromatid yang pertama ni satu kromatid seiras dengan kromatid ni. Ni seiras. Ini seiras. Kromatid yang warna hijau tu akan seiras dengan kromatid yang warna hijau juga kan. Tapi antara kromatid merah dengan kromatid hijau tu kromatid tak seiras. Kena fokus kena detail benda ni. So pindah silang berlaku di antara kromatid tak seiras. Okey, tujuan pindah silang menghasilkan kombinasi gen yang baru. Tak apa, yang ni kalau tak faham nanti lepas ni boleh faham. Tempat di mana kromatid bersilang tadi dipanggil kiasma. Kiasma tu tempat di mana berlakunya persilangan kromatid tak seiras. Okey. Jadi untuk profasa, saya lukiskan 2 gambar rajah. Satu yang atas tu mewakili awal profasa 1. Yang gambar rajah yang kedua tu mewakili akhir profasa 1. Masa awal profasa 1 masih lagi kelihatan membran nukleus dan juga nukleolus. Masih lagi kelihatan. Tetapi sebaik saja masuk akhir profasa 1, dia di peringkat profasa 1 tu dah nak habis, membran nukleus akan hilang, nukleolus pun akan hilang. Dekat sini. Pada akhir profasa 1, membran nukleus dan nukleolus mula menghilang.
kedua-dua sentriol mula bergerak ke kutub yang bertentangan. Okey, sentriol ni, nampak ni yang sentriol ni. Saya buat warna biru lah, bagi senang nampak kan. Okey, yang warna biru ni sentriol lah kata. Okey, sentriol ni mula bergerak ke kutub yang bertentangan. Satu ke kiri, satu ke kanan. Contoh yang dalam buku teks tu dia buat satu ke atas, satu ke bawah. Suka hati nak buat macam mana. Semasa awal fasa 1, kromatik tak seiras tadi akan bersilang, betul tak? Lepas mereka dah bersilang, mereka akan angkat kromatik tadi. Sama macam kedudukan di gambar rajah ni. Lepas dia dah bersilang, dia tak seterusnya bersilang tu selama-lamanya. Lepas dia dah bersilang, dia dah tukar maklumat genetik. Engkau ambil maklumat genetik aku sikit, yang ayah ambil maklumat genetik mak sikit. Lepas dia dah bersilang tu, dia akan angkat kromatik dia seperti gambar rajah ni. Nampak tak? Dia dah tak bersilang kan? Dah tak bersilang kan? Yang warna merah ambil bahan genetik yang warna hijau. Yang warna hijau ambil bahan genetik yang warna merah. Maksudnya dah tukar bahan genetik. Sama. Kat dalam kes ni, saya nak awak lukis kromosom tu dalam 2 saiz. Satu pasangan yang agak besar kromosom dia, dan satu pasangan lagi yang lebih kecil kromosom dia. Warna kena beza. Untuk menulis nota ni, mesti ada guna pen yang berwarna-warni. Okey. Lagi satu, selain daripada pen yang berwarna-warni, saiz kromosom tu kena dibezakan. Ada yang bersaiz besar, ada yang bersaiz kecil. Dalam gambar rajah ni, kita andaikan diploid numbernya adalah 4. Iaitu 1, 2, 3, 4. Kita andaikan. Organisma ni tak tahulah organisma apa, tapi dia punya diploid number dia adalah 4. Takkan cikgu nak tulis 46 kan? Nanti awak pening kepala pula. Kita andaikan 4. Okey. Bila berpasangan, dia akan jadi 2 pasang. Okey. Yang merah panjang berpasangan dengan yang hijau panjang. Yang hijau kecil tadi akan berpasangan dengan yang merah kecil. Boleh tak kalau saya nak susun macam lain? Boleh? Dalam gambar rajah saya ni, saya susun macam ni. Merah besar duduk sebelah kiri. Hijau besar duduk sebelah kanan. Yang seterusnya saya buat hijau kecil duduk sebelah kiri. Yang merah kecil duduk sebelah kanan. Boleh. Suka hati. Awak nak susun macam mana, suka hati. Awak nak tulis yang kecil tu duduk kat atas, yang besar tu duduk kat bawah pun boleh. Suka hati. Yang lukisan saya yang pertama ni, yang merah ni, saya letakkan sebelah kiri. Yang hijau besar saya letak sebelah kanan. Awak nak alihkan kedudukan ni pun boleh. Tak ada masalah. Jangan kata, oh memang kenapa lukisan dalam buku teks lain, lukisan cikgu lukis lain. Tak ada masalah sebenarnya. Terpulang pada lukisan awak. Tapi kalau awak dah mula lukis macam ni, awak kena ikut macam ni juga sampai habis. Jangan ubah-ubah lah. Jelas ha? Lagi sekali, kita boleh suka hati. Yang pasangan yang kecil tu nak duduk atas pun boleh. Pasangan yang besar tu kita nak tukar bagi duduk bawah pun boleh. Ya, tak ada masalah. Okey, jadi saya harap masa peringkat Profasa 1 ni dia agak complicated sikit sebab dia ada banyak proses. So, saya nak awak lukiskan gambar rajah ikut buku, ikut macam mana cikgu lukis ni. Dan juga penerangannya awak ikut buku teks ni. Okey? Jelas? Ini adalah Profasa 1.